Lambat. Okey, dah record. Okey. So kawan kamu tadi tanya pasal konsep melukis sfera. Saya explain teruslah kan kepada nak melukis circle. Sebab asas kepada sfera ialah circle juga. Okey, boleh tak bagi tahu saya apakah center dengan apa tu radius untuk equation ni? Kita ada center, kita ada radius. Betul. So radius adalah bentuk HK. Saya assume kat dalam ni semua dah boleh tahu dah radius dia sepatutnya ialah ini jadi X tolak H, persamaan umum dia X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan R squared jadi kena hati-hati dalam ni, jangan letak H sama dengan negatif 3, H adalah 3, ini adalah negatif 1. Right? Maka radius kat sini adalah 5. Ingin diingatkan kat sini, tak kisahlah mana-mana soalan, biarlah 2D ataupun 3D, mestilah hati-hati jika soalan tu tak ada dalam standard form, tukar ke dalam standard form dulu. Tukar ke dalam standard form dulu. Maksud saya kalau contohlah saya pun tak boleh buat soalan secara direct. Contoh X kuasa 2 tambah 2X. Contoh macam ni kan. Tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tolak 36. Ni contoh, saya tak tahu nilai dia tu cantik ke tak. Sama dengan kosong. So kalau macam ni, apa yang kalau kena buat, selalunya kita completing the square. Make sure completing the square kamu mantap lah. Kena mantap supaya kita tukar balik ke dalam bentuk standard, barulah kita tahu center dia tu berapa, baru kita tahu radius dia berapa. Okay, now kepada sketching. Once kita dah tahu center, kita dah tahu radius. So, bila kata sketching, soalan yang saya terima daripada kawan kamu secara personal ialah macam mana kita nak lukis? Kena ikut skala ke? Kena ikut pembaris ke? Okey. Bila kita main lakar, amat disarankan guna pembaris. Tetapi kalau kamu tak nak guna pembaris, at least kamu punya lakaran tu, skala dia tu munasabah. Saya bagi perkataan munasabah. Contohlah, macam saya sekarang ni tak guna pembaris kan. Center 3, negatif 1. So, ini pasti X, ini pasti Y. 1, 2, 3, negatif 1. Negatif 1 sini. So, anggaran center ialah sini. Okay. Radius 5. Bila dah sini 5, manakah dia punya jejari? Kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5. So, ini diameter sini. Bila ada kiri, bila ada atas, kita ada bawah, kita ada kanan. So, 1, 2, 3, 4. 4 sini. Guna protector. Jangan buat macam saya lah. Kalau nak lukis belakang ni, gunalah protector. Buatlah secara cantik supaya ada 5, radius dia 5. Jadilah, sorry memang tak cantik sebab saya tak guna protector. Ini untuk lukisan, untuk equation ini 3, negatif 1, bolehlah saya tulis center sini 3, negatif 1 supaya jelas. Kalau tak ni, tulislah 3 kat sini. Okey, radius perlu tak label, tak payahlah. Jadi unit dia tu betul. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure panjang sini 5. So diameter 10. Tak adalah susah sangat. Tanda titik-titik penting saja. Selalunya permakahan, mungkin ramai ada nak tanya permakahan, diberi macam mana? Red colour. Okay. Pemakahan selalunya untuk soalan macam ni, katakan soalan direct macam ni ya. Soalan kalau saya kata sketch saja persamaan ini yang pertama. Alright, dah bagi persamaan. Pertama sekali saya kena nilai sama ada budak tu tahu center dia dengan radius dia. So ini dah satu markah. Lukisan, satu markah untuk paksi. Bentuk yang betul, bentuk yang betul bulatan. Lepas tu ketiga ialah radius dengan center yang betul. So at most selalunya markah ni paling banyak saya boleh bagi ialah 4. Kalau soalan tu tambah lagi kepada equation yang tidak standard seperti ini, maka saya akan tambah 1 markah atau 2 markah atau dia bergantung kepada complexity of the equation. Jadi paling kedekut 5 markah, paling banyak mungkin 6 markah untuk soalan sketching saja.
Okay, ada soalan berkenaan 2D? Kalau tak, saya akan terus kepada menjawab kepada soalan yang seterusnya, iaitu 3D. Boleh je interrupt saya, tak ada masalah. Kita dalam division. Okey, kalau ukuran spiral, beza dia cuma kita dalam bentuk 3D. Katakan x kuasa 3 tambah 2 tambah y tambah 1 kuasa 2 dan dia ada nilai z. Z tolak, saya ambil kecil-kecil je lah. Z tolak 1 lah, kuasa 2. Sama dengan 25 juga. Beza dia saya tambah paksi Z. Okay. So, apakah center for this sphere? Center H, K, L, sebab kita ada 3 kat sini. Jadi center dia adalah 3, negatif 1 dan juga 1. Dan radius dia of course is equal is 5 right now. Beza dia dekat Z saja. So saya cuba melakar macam yang kawan kamu pinta. Kalau kita main dengan 3D, kan, selalunya dalam nota kita bagi, walaupun kita tak spesifik mesti dalam aturan ini, secara umum kita menggunakan paksi X, paksi Y, paksi Z. Normally better guna pembaris lah, Akan pembaris tak ada lagi sangat. Alright, macam mana sekarang ni? Kita utamakan titik dulu, center dulu. Kalau paksi X, kita bacalah 1, 2, 3. So ini 3. Paksi Y, negatif 1. Mana pula? Kali ni dia bukan kata tinggi, dia ke kiri. Y kiri kanan. So Y negatif 1 di sini. Dan kita ada parameter Z1 sini. Okey, banyak teknik yang kita boleh guna. Tetapi saya sarankan, kalau saya akan buat satu lukisan kasar sini untuk menandakan garisan X sama dengan 3, garisan Y sama dengan negatif 1 dan obviously garisan Z sama dengan negatif 1. Okey, bayangkan paksi X ni naik serta 3 setinggi 1. So inilah dia punya pusat. 3, negatif 1, 1. Sini. Dia bukannya atas paksi X, dia naik sikit 1. So 3 untuk X, Y negatif 1 dan juga Z naik 1. So ini adalah center for this 3, negatif 1, 1 yang munasabah kalau kita tak guna pembaris. Ingat, pembaris digalakkan, protector amat digalakkan sebab dia lebih mudah lukis. Okay, now the sphere. Okay, nak lukis sphere obviously sangat susah, honestly. Tetapi cuba kita buat satu-satu. Maksud saya, why not kita buat untuk satah XY dahulu. Alright, so secara lakaran yang kasar, kalau 3 tambah 5 dia akan pada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sini anggaran untuk 3. So saya tanda dulu sini 3 kat depan, 3 tolak 5 jadi negatif 2. Kat sini lebih kurang, saya 1 negatif 2. Okay, kita dah ada 5 kat depan, 5 kat belakang untuk X. Oh, better saya tulis dekat sini lah. Dekat garisan center tu terus. Center terus sini. Alamak. Okay. Sini lebih kurang. Kemudian dah habis untuk X, saya buatlah untuk Y pula. Y negatif 1, negatif 1 tambah 5 jadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan negatif 1 tolak 4. 1, 2, 3, 4, negatif 5 sini. Okay. Now, nak lukis memang dia tak boleh guna protector, honestly. Kalau kita fikir secara protector, dia bukan 3D dah lah kan. Dia macam
Kalau 3D ni kita tengok dia jadi lekuk yang tidak betul-betul bulatan lah sebab kita tengok daripada perspektif 3 kan. Right. So benda yang kita nampak kita kat sini dulu, benda yang tak nampak kita selalu sempang. Tapi saya tak ada masalah kalau kamu nak keraskan dulu tebalkan, tak ada masalah. Biar lukisan tu licin. Saya anggap benda ni macam kita lukis lekuk graf. Lekuk graf kita tak guna kita tak guna protector. Kita guna pembaris graf. Tapi cikgu kamu pun pernah cakap dulu, kita nak samakan graf, kadang-kadang kita smooth. Lagi senang kadang-kadang. So ini tak berapa smooth, tapi boleh training. Okay. So saya dah selesaikan untuk XY dan kita buat pula yang tinggi. Untuk X Z1, 1 tambah 5, 6 1, 1, 2, 3, 4, 5 anggaran sini dan bawah. Alright, so saya dah ada macam ibarat globe kat sini. Okay, once kita dah ada ni, maka kamu bolehlah sambungkan titik supaya susahnya. Maaf cacat membahas sikit. So saya dah bagi saranan tadi, buat untuk paksi X, Y dulu, lepas tu untuk XZ, kemudian kita sambungkan titik. Janji ada bentuk sfera dah cukup. Sebenarnya kan, kalau korang tengok balik kepada test korang, saya marking untuk bahagian sketching tu, asal nampak bentuk saya bagi dah, tetapi biarlah bentuk tu nampaklah bentuk sfera atau circle. Tetapi saya akan tengok yang sangat clear lah kan kat sini. Of course center, saya akan check budak tu dia buat radius tu ke tak. Lepas tu bentuk tu sfera, walaupun saya tahu susah lukis, nampaklah bentuk sfera tu. Tak adalah saya honestly kritikal sangat untuk lukis sfera secara orang kata lawa lah, macam kamu tu artis, arkitek yang nak lukis, tak payah. Tapi saya dah bagi tips biarlah nampak bentuk sfera tu, jangan nampak bentuk elips. Kalau kamu nak lukis ni nanti nampak macam bentuk elips atau orang panggil ellipsoid kat sini, obviously saya nampak ni, ni macam ellipsoid ni, ni saya tak bagilah. So saya ulang balik, center saya nak nampak, lepas tu radius yang munasabah kiri kanan atas bawah untuk sfera, lepas tu nampak dia tu menunjukkan, melambangkan kepribadian sebuah sfera. Dan insyaAllah saya dah bagi dah markah. Alright. Ingat digalakkan guna pembaris protector and also smooth hand smooth hand dalam kita nak menyambungkan lekuk-lekuk. Okey, soalan lain. Dalam banyak-banyak soalan yang saya buat, sebab korang tak tahu nak tanya soalan apa lagi, amat saya risau soalan chapter 3 ke polar coordinate yang obviously mungkin akan ditanya, tetapi berdasarkan kesusahan macam mana saya tak tahu, saya tak boleh cakap. Okay, so bentuk ke polar coordinate kita ada normal straight line, kita ada circle, kita ada orang panggil apa tu, tiba-tiba saya panggil line macon, apa tu, siapa boleh tolong saya? Line macon dia punya keluarga tu apa saya baru sebut kepada kawan kamu semalam, dah tua lah. Siapa boleh beritahu saya bentuk apa? Saya cari sekejap, tiba blur. Mana kamu? Bukan. Banyak soalan saya dapat.
Kadayot, kadayot. Bentuk heart shape. Right, so bentuk heart shape. Saya ambil mana buku? Nah, buku ni pun dia tunjuk cara dia melakar skera sama dengan macam saya juga. Kita buat bulatan dipaksi XY, bulatan dipaksi XZ sana, lepas tu sambung. Sama. Memang sama. Cuma saya mungkin tak tahu. Alright, berkenaan yang kerisauan saya ke popular coordinate, ya. Mungkin benda ni saya dah ajar soalan ni, tetapi it's okay for us to recall back. Why not, right? Alright. Mari kita soalan ni ada dalam buku ni. R13, R2 sama dengan 2 plus 2 sin theta, which is obviously one of them is a circle. So saya buat direct. Ini yang pertama R1 adalah bulatan dengan radius 3, center kosong. Okay, radius 3 yang kena munasabah jugalah, 3 negatif 3, atas 3, bawah negatif 3. Kemudian 2 tambah 2 sin theta, 2 tambah 2 sin theta. Sebab ni sin positif, so dia punya macam ni, 2, ni ke 4, 2 dalam apa tu, 4. Saya selalu cakap ni adalah, bayangkan ni A plus B sin theta, yang ni mesti dia 2A. Saya ada pernah cakap dulu. Okay, so katakan kita dah melakar cantik, kita nampak intersection kat sini, tu je tempat yang dia intersect kan. Dan saya bagi secara cepat terus. Kamu boleh selesaikan kan, kamu sama selesaikan dengan R1 sama dengan R2. Nanti kamu ambil lah 3 tambah 2, 3 sama dengan 2 tambah 2 sin theta, solve for theta, kamu boleh dapat. Tak susah mana pun. Selesaikan satu kedua, sin theta equals to ni, sin inverse theta, dapatlah jawapan dia direct nanti. Saya tak nak buang masa untuk selesaikan benda tu. Pi per 6 katakan. Ni kosan persimpangan ni adalah pi per 6. And pi per 6 stands for the polar punya distance daripada asalan, daripada paksi X ni ke sini. So, yang ni adalah pi per 6. Dan bila intersect kat sini, sini pun ada bacaan dia, yang mana kamu ambil yang ni. Ini sama panjang. Alright, so yang ni adalah 5 pi per 6. How to know it? We take pi, pi kalau kita tolak yang ni, kita dapat yang ni. Dia ada formula dia, itu saya bagi, saya nak cari balik. Dalam nota saya ada tunjuk. It will be pi minus this theta. Okay, so pi minus pi over 6 dapatlah 5 pi over 6. Daripada yang ni kita boleh tahu yang ni adalah 5 pi over 6, which represents this area. This area, so kita ambillah pi, tolak kawasan besar, dapatlah kawasan yang kecil ni. Okay, itu bukan isu dia, student saya tak ada isu yang ni. Sekarang datang kepada pemahaman soalan. Soalan dia pelbagai, dia akan tanya sama ada cari luar, di dalam, di luar, di dalam R1, di luar R2 dan sekian-sekian. So penting untuk kita
faham betul-betul area mana. Bergantung pada soalan lah. Kalau contoh, okay, this is R1 and this will be R2, right? Alright. Katakan dia tanya, find the area which is enclosed within both of this polar curve. Both, dalam both polar curve. So boleh tak fikir, bayangkan kawasan mana yang di-enclose dalam kedua-dua. Okay, kalau dalam kedua-dua, sepatutnya di dalam ini. Itu jadi permasalahan pertama. Kalau enclose in both, so kita boleh nampak dia mestinya kawasan yang sama-sama. Ni contohlah. Dia boleh tanya which is inside R1 but outside R2, contoh. Contoh lain pula inside R1, outside R2. Ini kalau enclose in both region. Kalau inside R1, outside R2. Maksudnya dia dalam R1 tetapi dia tak boleh dalam R2. So kawasan ni. Betul? Memang senang. Kalau kita faham betul-betul soalan ni. Inside R1 dalam bulatan tapi di luar R2, di luar kadayot. So dia tanya yang ni. Dia boleh juga tanya kalau inside R2, outside R1. Lagu mana pula tu? Inside R2, outside R1. Maksudnya di dalam kadayot ni, tetapi dia tak mau di luar R1. So dia hanya di kawasan ini. Dan saya rasa saya dapat soalan daripada kawan kamu yang berkenaan mutually exclusive. Saya tahu, saya dapat soalan tu. Sebenarnya benda tu tak jadi isu kalau kamu search dalam definisi apa tu. This very English je ni, mutually exclusive. Datang daripada perkataan eksklusif, maksudnya kawasan yang eksklusif kepada kedua-dua R. Jadi kawasan mana yang eksklusif kepada dua-dua R ialah jawapan yang lawan kepada both inside tu. So inilah kawasan dia. Ini maksud mutually exclusive. So kepada siapa yang buat silap dalam assignment boleh baiki lagi. Sempat lagi nak baiki So inilah kawasan dia. Contoh sekarang ni ialah kita nak fikir macam mana kita nak cater kawasan. So kalau contoh saya nak cari kawasan atas ni, kita nak tolak mana? Alright? Dan kalau kita nak cari kawasan ni, kita nak tolak mana? Sebenarnya benda tu dia main banyak perkara Dan saya cadangkan kamu selesaikan satu-satu. Obviously saya takkan tunjuk solution lengkap. Tapi saya bagi idea dah. Alright. Contoh kita nak cari kawasan atas ni. Alright. Tapi kita ada problem. Problem ni ialah kalau betul-betul kita nak cari lekuk bawah R2 ini setengah R kuasa 2 delta theta, ataupun dalam kes ni ialah benda ni 2 kuasa 2 delta theta dengan pi over 6 sampai kosong. Tak boleh. Sekarang ni kita nak tahu dulu sini adalah persimbangan daripada area ni sampai area ni. Ada setengah student dia suka buat macam ni. Daripada 5 pi over 6, 5 pi over 6 until pi over 6. Kawasan yang saya tunjuk daripada 5 pi over 6 sampai pi over 6, dia area mana? Dia bukannya area yang atas ni saja. Dia kira area ke semua dalam kadayot ni. Kalau kamu buat macam tu, directly kamu solve, kamu akan dapat kawasan sampai bawah ni. Yang mana itu yang kita tidak mahu. Maka kita ada perkara yang kita kena buat, ialah kita kena tolak ni R2 kan, R2 kuasa 2. Tolak kawasan yang di cover dalam lekuk circle tersebut.
Jadi 5 pi over 6, 1 over 2, pi over 6, kamu kena tolak the integration of R1 squared delta theta. Which will be quite lengthy. Kamu kena selesaikan kiri, selesaikan kanan, tolak dengan cara yang kiraan yang tidak careless, kamu akan dapat jawapan yang di atas tadi, yang di atas ini. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua yang akan memudahkan pengiraan ialah banyak pula saya kena back sekejap. Jika saya tak mau cari sampai 5 pi over 6, sebab kalau kamu masuk nilai nanti 5 pi over 6 tu ada student dia pening. Ada lah, tak semua. Okay, kalau orang, setengah orang, dia kadang-kadang dia tak nak cari sampai 5 pi over 6, dia cari sampai pi over 2, right? Pi over 2. Sebab pi over 2 ni 90 degrees is special. Sin pi over 2 is equals to 1. Cos pi over 2 equals to kosong. Dia boleh cancel banyak benda. So boleh je kamu cari kawasan sini dulu. Tapi macam permasalahan yang pertama, kalau saya cakap, okay, carilah setengah integration pi over 2 until pi over 6 for the first half, for the first R, R2 square delta theta. Kalau kamu cari ini saja, dia akan cari sampai bawah. Ini lekuk kat diode ni. Jadi kamu kena tolak benda. Sebab kita nak cari area yang atas ni saja. Jadi kamu kena tolaklah setengah integration pi over 2 pi over 6 R1 square delta theta. Dan kamu lakukanlah seterusnya. Tak ada masalah, jangan lupa untuk kali 2. Sebab apa kena kali 2? Sebab tadi kita hanya selesaikan sebelah. Sekarang ni saya nak tahu sampai yang ni juga. Sebab itulah kita kena kali 2. Because this is symmetric at ray theta pi over 2. Ada yang tiba-tiba teringat, apa tu symmetric at ray pi theta over 2? Boleh tengok video saya dulu, atau dengan kata mudah, dia simetrik pada garisan ray theta pi over 2. Dia ada satu lagi ray theta equals to 0. Untuk korang saya ajar dua ni saja. Dia simetrik pada dua garis pasi X atau pasi Y ni. Pasi X ray theta equals to 0, and if pi over 2 is ray theta pi over 2 is 90 degrees punya ni lah. So jangan lupa kali 2, lakukan dengan betul, dapatlah jawapan yang betul. Tapi let's assume your integration is good lah. By the way, sebenarnya yang ni kena betul dulu. Kalau yang ni dah salah, habis bawah dah salah. Yang ni kalau dah betul, campur dengan integration yang kamu yang mantap, dengan berhati-hati, even for a person like me as well, sometimes careless mistake happens. Careless mistake happen, especially when we want to substitute this value, beta and alpha kat bawah ni. Itu yang kena hati. Alright, saya padam clear sekejap sebab dah terlalu messy kat sini. Saya pergi ke next stage yang susah, still lekuk yang sama, tapi mungkin susah sikit nak dapat idea. Alamak. Okay. Ni tadi ni R1, ni R2 kan. Right. Ni boleh ke cari soalan ni? Tak boleh. Okay, saya cuba fikir nak buat soalan. Katakan kita nak cari area dalam ni, itu saya pernah ada masalah tu. Okay. Area dalam ni. Ni intersection dia pada pi over 6 garisan. Yang ni kita tak main
Kalau kita cari daripada pi over 2, kita nak cari dalam ni dulu. Yang ni kita kena pecahkan kepada dua bahagian baru senang nampak sikit. Satu total circle yang cantik, satu lagi yang tak cantik. So dalam kes ni ada dua tempat persimpangan yang berbeza. Okay, kawasan merah yang dicangkupkan dalam R1. Jadi setengah, saya guna strategi yang kita cari sebelah dulu. Ini adalah kawasan pi over 2, ini adalah kawasan of course kosong lah, kan? Sudut kosong. So kawasan merah ni ialah setengah, saya guna color code je Okay. Kawasan merah setengah R1 kuasa 2 delta theta. Itu kita faham, tapi kita nak cari sempadan tu. Pi over 2 sampai pi over 6. Jadi kita dapatlah kawasan merah. Dan bagaimana pula dengan kawasan oranye yang bukannya dalam betul-betul dalam circle saja, di dalam kan diode. Kalau korang tengok dah color ni, okay, kita tak boleh main tolak-tolak kat sini. Kita ada case yang mana kita perlu tambah dengan sempadan beta alpha yang berbeza. Ni maksud saya. Tambah setengah. Okay, amat bahaya kalau kamu guna sini pi over 2 atau sampai pi over 6. Kalau kamu cari yang salah ini, kamu akan cari yang nanti saya padam balik dengar betul-betul kalau yang ni saya buat pi over 2 ni pi over 6, kamu akan cari sini. Yang mana itu tak mau, kita tak mau yang ni, kita tak mau yang ni. Jadi apa yang sepatutnya ialah kita kena adjust delta alpha tu. Ini daripada pi over 6 sampai kosong. So ada tiga nilai yang berbeza kat sini. Satu, pi over 2, pi over 6 and also 0. Dan satu lagi perkara yang worthwhile to be mentioned is this tambah. Nampak saya pecahkan kepada zon merah dengan zon oranye. Jadi saya teruskan. Ini dah kita clear pi over 6, ini merupakan R2 squared delta theta. Dah buat semua ni, integrate dengan betul, masuk nilai dengan betul. Jangan lupa kali 2, barulah kita dapat kawasan ini secara keseluruhan, kawasan biru. Okay, yang ni agak kritikal sebab saya selalu dapat soalan, nak tolak ke nak tambah, nak tolak ke nak tambah. Please pecah. Selesaikan visualize your curve polar coordinate ni satu-satu. So for nampak gambaran untuk R1 dulu, kemudian nampak gambaran untuk R2, lepas tu combine. Yang ni lebih utama saya rasa. Kalau tak nampak benda ni, integration perkara lain lah. Integration itu skill yang kamu dah asah daripada basic math sampai sekarang, itu sepatutnya dah master lah. Okay? Okay, soalan? Yang tadi tu soalan daripada saya tau, bukan kau. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Okay, saya bagi masa. Kalau tak, saya tamatkan. No problem. Tak ada? Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada,
Set betul set. Oh, ada? Doktor, kalau apa tu normal vektor bagi plane, kalau kita nak cari parametrik antara normal vektor dengan titik point pada garisan, kita nak cari parametrik tu. Sekejap. Saya kena salin. Cuba cakap pelan-pelan. Kalau normal vektor. Kalau kita vektor dapat pada normal vektor pada atas plane tu. Lepas tu kita dapat juga point pada garisan. Ada garisan, ada point, dapat point. Macam mana nak buat parametrik antara plane dengan garisan? Okay, ada contoh soalan hang boleh tangkap gambar? Saya nak tengok soalan tu. Soalan Simon doktor. Oh, soalan Simon. Sekejap saya tengok je soalan Simon tu. Saya stop sekejap. Mana soalan? Soalan 3B3. 19. 3B3. Find the parametric equation of the line through the intersection point A and perpendicular to plane. Pertama sekali saya akan tanya, okay, dia intersect at point A. Find the acute angle ni, solve for this one, tak ada masalah. Based on figure 1, find the equation of the plane. Kamu dah dapat belum equation of the plane? B2 dah dapat? B2 dah dapat ke? B2. Equation of plane dapat lah. Alamak, obviously saya tak boleh tanya, kamu dapat apa je? Adik. Okey, saya bagi masa saya kejap. Saya tengok kepada resource. Ini soalan Medan Intan, bukan soalan saya, tapi mestilah saya kena cuba tahu jawab juga. Okey. Oh. Okey, sekejap. 1 minit, kejap. Saya jumpa solution. Dia ada dua soalan berbeza dengan sini sekejap. Find the perpendicular line through the intersection. Oh, dah satu. And perpendicular. Okey. Alright. Dia suruh cari parametric equation. Dia parametric equation ada line lah kan. And the value of okay. Saya cuba lakar solution sekejap. Kertas. R0 tambah VT. Saya kena cari dulu V. Okay. Sebab dia berkait dengan ini. Itu okey, saya kena bagi hypothetical solution kepada kamu.
plane dalam bentuk AX plus BY plus CZ ditambah D sama yang kosong. Okay. Alright. Saya finalize secara nak beritahu L1 kita ada vektor tolak 1, tolak 1, tolak 2, L2 tolak 4, 1, 1, okey. Kita dah ada vektor ni sebab dia dah bagi dah line vektor dia. So saya kena cari cross between L1 cross product with L2, saya akan dapat satulah vektor IJK. Ni kamu boleh buat. Tapi sekarang ni nak cari yang perpendikular. Kalau parallel of course lah dia mesti pada skala. Okey, konsep orthogonal formula ialah hasil darab vektor tu sama dengan ni orthogonal dengan plane dengan line sama juga Vn sama dengan kosong. Okey, saya dapat awak bagi saya masa sikit lagi nak formulase. Alright. Okay, saya bagi idea, saya takkan bagi solution air, saya bagi tahu properties yang patut kamu gunakan Adam Hafiz. Pertama sekali saya assume lah kamu dah dapat test, okay. Alright, cara dia, by assuming you already get it. Testing, sekejap, kamera saya hilang. Alright, that's alright. Okay, assuming that you already, saya present. Okay, equation, dia ada equation of a line dalam bentuk parametric, parametric equation of a line dalam bentuk, alright, saya tunjuklah contoh. Okay, kita ada equation of line dan kita ada equation of plane. Itu yang kita nak cari sekarang ni. Dia suruh cari equation of line. Okay, equation of line dia dalam bentuk apa? Contoh, X sama dengan T tambah 3, Y sama dengan 2, T tolak 4. Contoh, Z sama dengan tolak T tambah 5. Okey, contoh saja. Equation of the plane pula selalunya di dalam bentuk AX plus BY plus D, apa semua yang kita tadi cakap. Contoh 4X tolak 2Y tambah 5Z tolak 2 sama dengan kosong. Okey, ini beza dia. Equation of a line, equation of a plane. Alright, sekarang ni macam mana kalau kita nak cari dalam equation of a line dalam bentuk vektor? Okay, 1, okay, dia akan jadi 1, 2,
2 and negative 1. Ini bacaan kita baca dalam sebutan T tersebut. Manakala kalau dalam plane, dia akan baca sebagai 4 tolak 2, 5. Dia tak baca pun yang ni. Dia hanya baca yang dalam perkali coefficient of x, y, z. Tak menjawab soalan awak lagi. Tahu? Sekejap. Alright. Sekarang ni ialah konsep perpendicular. Kalau line dengan plane perpendicular, suppose this is V and suppose one more is N. Okay, this is V and this is N, vector V and vector N. Kalau dia perpendicular, V times N, the dot product equals to 0. So maksudnya dalam kes ni contoh, kamu kena ambil yang ni darab tambah darab sama dengan kosong. So soalan ni dia terbalik, dia tak bagi equation of the line. Ini kalau if perpendicular. Okay. So yang ni properties yang mungkin kamu kena guna. Obviously saya kena test dulu. Sekarang ni yang bezanya soalan ni ialah dia tak bagi line. So kamu kena cari V dot product dengan N sama dengan kosong. N adalah 4 tolak 2, 5 sama dengan kosong. Yang mana nilai parametric equation T tidak diberi. So my idea is like this awak. Saya akan ambil nilai X atau T1 lah, T1, T2, T3. Saya dot product, bukannya cross product lain 4 tolak 2, 5 sama dengan kosong. So andaian saya akan try buat 4T1 minus 2T2, boleh ke dapat jawapan dia ni? Sama dengan kosong. Oh, saya lupa nak masukkan satu lagi parameter. Dia melalui point, sesatu point saya tak baca tadi. A, 3, 2, 1. Sebenarnya kamu boleh dapat dah ni. Yang ni cuba kita cross dengan ni. Sebentar saya cari lagi idea. Yang cross tu kalau dia melalui, dia kena mana kalau dia melalui langsung tu. Saya ada dua vektor, satu L1. Alright. Kamu kena cari dulu L1 dengan L2 kat sini. L1 dah diberi, L2 dah diberi. So dapatlah. Alright. Yang ni masih hold idea ni. Sekarang ni kita ada L1, kita ada A. L1 kita dah dapat, L2 dia diberi juga kita dapat. Kita kena cari equation of the line yang melalui titik A ni. Jadi, kamu kena cari dulu vektor ni. Vektor yang ni. So, cara nak cari dia, kamu kena cross product L1 dengan L2 dulu. Jadi, ambil L1 tadi tu. 3, no. Negatif 1, negatif 1, negatif 2. Kamu kena cross product
dengan negative 4, 1 and 1. Baru dapat vektor parametrik. Tak boleh dapat parametrik lagi. Baru dapat vector of that cross A. Kalau nak cari vektor yang melalui A, kamu akan dapat ni dulu. So dari sini, ni plane dah. Sekejap saya fikir sekejap sebab tak boleh, kalau kamu bagi awal saya boleh lah ready. Tapi I'm not blaming you, I try to think the solution. Saya takut ada yang lain tunggu-tunggu. Kalau saya cari L1 cross L2 boleh dapat. So IJK buatlah macam biasa kan, negative 1, negative 1, negative 2, negative 4, 1, 1. Cross product saya akan dapatkan satu nilai dalam bentuk AI minus BJ plus CK. Okay. Ini merupakan orthogonal vector. Alright, ini orthogonal vector. Saya dah dapat vektor ni, cuma saya nak kaitkan kepada parametric equation tu yang saya dah dapat. Okay, so saya dah dapat nilai ni, katakan saya ambil vektor A, B, C. Yang ni saja. Saya dah dapat cara nak mendapatkan vektor yang A yang perpendicular kepada plane. Tapi dia bukan dalam sebutan parametrik. Doktor tak boleh kait dengan point A ke doktor? Ya. Point satu kan, satu Roman tu dia cari angle je. Tapi saya tengah cari properties. Sekarang ni kalau kita lakukan cross product ni, kita akan dapat satu nilai macam ni. Itu tak ada masalah, tapi dia bukannya sebutan parametrik. Itu maksud saya. Dia tak ada kaitan dengan satu pada pendapat saya. Yang acute angle tu senang je. Yang ni, saya tak tahu dia ambil soalan yang mana. Ya, saya fikir. Equation of the plane, katakan x, y, z. So katakan ni V, N, saya dot product sama dengan kosong. Okey. Okey, sekejap. Sikit lagi nak dapat. So yang ni, vektor ni, saya dah dapat idea dia akan jadi A, T. Sebab ni dalam dia adalah sebutan vektor. Dalam parametrik nilai vektor tu akan jadi T. Cuma saya tak yakin adakah ini sahaja. Dia mesti kalau sebutan parametrik yang melalui 321, kalau AX sama dengan kosong,
AX plus BY plus CZ sama dengan kosong. Saya tak pasti sama ada boleh dapat tak nilai A, B, C ni kalau kita tak ganti nilai kat dalam ni. X tolak samping. Saya kena tanya dulu, ada tak yang lain dah dapat tapi boleh bagi idea ke semua tak dapat? Yang lain tolong feedback je. Saya tak cuba soalan ni sebab ni bukan soalan yang saya buat, saya tak cuba lagi lah. Ada tak yang grup lain dapat? Come on, feedback dengan saya. Sebab ini bakal mengubah cara saya marking sebab saya tak tengok skema dia lagi, dia tak bagi lagi. Kita boleh dapat persamaan vektor tapi dia ada sebut tanpa geometrik. Ada tak dalam slide nota soalan macam ni? Semua senyap, susah lah macam ni. Dapat. Kalau yang lain macam mana? Dapat. Wadina dapat ke? Dapat. Sebab ada contoh soalan macam tu juga. Dekat mana? Dekat PowerPoint ke? Bukan, dekat dalam buku. Oh, dalam buku? Buku yang mana? Tak, sebenarnya contoh soalan tu kawan saya bagi dalam grup kita orang bincang. Yelah, buku mana tak tahu lah. Tak tahu buku mana dia ambil. ke nak saya send dekat doktor? Jangan saya kata, tak, saya tak ada guna. Inilah, untuk membantu Adam Hafiz juga, kita pun, kalau kamu tanya awal lagi sebab hari ni dah hantar kan, saya fikir nak memudahkan urusan semua. Siapa ni, Wadina? Ada tak nombor Adam? Adam? Tak ada. Macam mana? Macam mana Wadina nak bagi Adam? Tolong grup dia. Siapa grup Adam Hafiz ni yang kenal Wadina, minta berhubung, minta tunjuk. Wadina jangan bagi solution habis tau. Solution simple je yang kat idea dia tu. Boleh Wadina tolong? Boleh. Tolong Adam. Kau cari nombor Wadina. Adam, kau cari nombor Wadina dalam WhatsApp group tu. Sebab Wadina dah setuju tolong untuk menjimatkan masa. Sekarang ni pun dah petang, takut awak nak ambil masa nak ni. Saya izinkan Wadina bantu Adam. Contoh tu ada dalam buku. Saya pun tengah carilah buku mana. Dia dapat idea tu dari buku. Boleh Adam? Boleh. Okay. Saya nanti tolong carilah Wadina. Saya tak tahu macam mana korang nak berhubung. Jangan post solution obviously dalam group. It's not ethical. PM. Doktor. Yes. Contoh tu dekat internet. Contoh dekat internet? Okey, tak apalah. Kongsi jugalah kat internet tu mana dapat dekat grup Adam. Saya pun nak tengok solution tu. Tapi kalau saya tengok, saya nak kena bantu Adam, baik kamu bantu Adam directly. Dan saya akan pelan-pelan saya akan cari balik solution dalam internet. Alright? Tu masalah kalau semua senyap. Kalau tak tanya awal-awal, kalau tanya awal boleh saya tak kalut sangat. Okay, sorry Adam, di dengan directly dengan Wadina dulu. Apa ni? Soalan daripada kawan kamu, sorry kepada si orang misteri ni yang bertanya, saya jawab direct Kalau dah submit tapi sketch tu saya tertukar pasti X dengan Z tapi dah baiki balik, so boleh ke kalau nak resubmit? Ke just minta orang lain dari grup saya yang submit balik? Okay, untuk kes yang nak baiki solution, hantar dengan nama akaun lain tapi bagi tahu nama grup penuh, ikut prosedur sama. Maksudnya redundant submission saya izinkan lah, saya izinkan, tapi tak boleh akaun yang orang yang pertama tu kena bagi orang lain. Hantar je tapi tulis balik nama grup tu supaya saya senang track. Okay, boleh Boleh je. Alright, soalan lain yang buat masa sekarang. Saya dah agak dah soalan kamu mesti ada yang pasal assignment tu.
Tapi bukan nak tanya awal-awal. Kita fokus kepada final punya soalan. So kalau guna A tambah VT, oh Najwa dah jawab. Carilah tak tengok. A tambah VT. Memang boleh. Cuma saya tak nampak Najwa idea tu. Sebab saya tak scan A tambah VT. Alright, tak apa. Alright, soalan yang lain dulu. Inilah peluang kita berkomunikasi. Kalau nak harap orang tunggu dalam WhatsApp, senyap, sendu, so saya buka dah ruang. Soalan macam ni bab 6 ke? Tanyalah dalam grup. Kenapa tak mau tanya dalam grup? Alright, Kirchhoff Law. Okay. DUM 2113, betul? Okay. Oh, malu nak tanya. Allah, tanyalah, apa nak malunya. Soalan macam ni bab 6, ya, bab 6. Si pemalu. Bab 6, ya. Tapi saya tak nampak soalan dia lagi. Kalau kamu nak share soalan, penuh, share. Saya pun berminat nak try jawab. Ni soalan Kirchhoff Law. Boleh tanya dalam grup kalau segan. Final 2020. No. Ni bukan final 2020 ni. Ni bukan final 2020. Sekejap. Final 2020 SEM 1. Ya. Boleh share dalam grup? Share dulu dalam grup, tak ada masalah. Sama-sama kita jawab. Okey? Cik malu Cik yang pemalu. Share dalam grup, please. Dia malu sangat, saya send lah. Saya tolong lah. Saya ni tak malu. Ini yang kawan kamu post. Nanti saya cuba jawab. Alright. Nampak ke semua solution Okay, next question. Boleh share dalam ni? Kita ambil masa nak jawab. Right? Kalau tak ada apa-apa, saya stop dulu. Kita sambung dalam WhatsApp untuk soalan yang kawan kamu post. Bagus tak soalan tu? Soalan untuk bab 6 yang mana kamu kena selesaikan persamaan tu. Tapi ni first time saya tengok soalan Kirchhoff Law tu, honestly. So saya kena cuba selesaikan LDL BT plus RIE T0 kosong, current flow is 0 MP. Okay, bagi saya masa nak jawab, right? Yang lain boleh cuba jawab dulu. Okay, sebagai kata-kata akhir, apa tu? Saya nak kita dah tinggal berapa hari je. Saya ada announce dalam grup dan juga announce dalam Google Classroom dan juga dalam kalam yang bahawa test kamu akan final exam kamu. Sekejap, ada soalan. Farzana, kalau soalan suruh lukis kon, adakah kita perlu lukis dalam 2D dulu atau boleh direct lukis 3D? Kalau lukis dalam 2D dulu, ada markah diberi atau tak sir? Oh, menarik. Okay, soalan suruh lukis kon, obviously dia mesti dalam 3D, Farzana. Tetapi kalau lukis dalam 2D dulu okay, kalau ikut skema Farzana, obviously nak dapat idea kita boleh je tulis dalam 2D dulu nak bagi nampak. Tetapi kalau kamu hanya lukis dalam 2D saja, saya tak rasa markah akan diberi. Dia mesti dalam 3 paksi. 3 paksi, betul, 1 markah. Bentuk kon, nampak bentuk, 1 markah lagi. Bentuk yang munasabah dengan ukuran tinggi kon yang betul, tambah 1 markah lagi. So kalau kamu hanya lukis dalam 2D, saya tak rasa ada markah yang diberi, kecuali kalau betul-betul saya kesian kat budak tu lah. Kadang-kadang saya maki bila saya tengok markah rendah sangat untuk soalan lain. Kadang-kadang pump je saya bagi. Kalau dia buat macam perform je, saya tak bagilah. Tapi grup kamu okey, don't worry setakat ni. Tak kira markah assignment of course akan naik lagi lah markah kan. Memang tak ada budak fail. Memang tak ada. Saya tak risau sangat. Focus on the final performance. Okay, kata-kata akhir sebelum saya nak balut benda ni.
Saya tak rasa student saya ni ramai tak boleh jawab sebab saya tengok performance okey dan sentiasa ada cara nak cari solution. Teruskan usaha. Final exam kamu dijadualkan pada hari Selasa. Satu lagi subjek saya hari Rabu. So korang Selasa pada petang. Saya sudah bagi tahu masa, cuma guideline tu kena type balik lah, kena tengok balik, revisi balik. Dulu SOP lain, kali ni SOP lain. Kamu sekarang ni SOP hantar dalam setengah jam. Dulu tak silap saya lepas saya sampai sejam kot saya buat, saya tak ingat honestly. So get ready for that. Get ready for that. Trust me, saya percaya dan saya doakan apa tu walaupun dengan cara yang baik, dengan cara yang munasabah, kamu boleh jawab soalan. Sebab soalan yang saya rangka kebanyakannya direct. Orang diploma saya buat direct. Kalau korang kata banyak sangat benda nak ingat, saya dah kata chapter 1 dengan chapter 2 tak keluar. Appendix saya akan bincang dengan Madam Intan sama ada untuk bagi awal atau tak perlu. Appendix memang lengkap. Formula-formula mudah tidak diberi, formula-formula sukar akan diberi. Tengok balik video-video saya lama dulu, study balik slide slow-slow, mesti boleh jawab dan tak akan fail. Saya lebih harap tak ramai sangat A. Tak, jangan salah faham maksud saya. Maksud saya kalau 100% A, naik kat saya. Tapi buat tak tahu je lah. Maksudnya soalan senang sangat dan mungkin ada budak yang tidak jujur. Tapi good luck guys and girls. Teruskan usaha dan sehingga kita berjumpa lagi di masa dan tempat yang lain. Kamulah sudut ni yang saya tak pernah tengok. Mukamu saya tak tahu. Lain kali kalau kalau kita berjumpa pun kamu yang akan tahu saya tak akan tahu kamu. So saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya dan saya maafkan segala kesalahan kamu jika ada. Dan kita akan berjumpa lagi lah. Alright? Student guide. Izdanish kalau berani tunjukkan muka. Okay, tak apalah, sorry lah, buang masa kamu banyak sangat kan, nanti korang ada benda nak dibuat. Okay, see you again guys in other time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye. Salam.